Okey, ni video khas ya. Okey, so saya nak tunjukkan semula macam mana kita nak draw ERD. Okey, so ingat ERD ni dia ada dua jenis. Okey, yang pertama chain notation dan yang kedua crossfoot. Okey, so saya akan buat dua notation ni. Okey, untuk soalan ni. Okey, sebagai contoh, apa yang perlu kita buat? Kita baca situasi ni, paragraf ni, and kita kena faham apakah penceritaan di sebalik paragraf ni. Okey, so Ahmad is a staff in a company named Alta Vista Bestari Sendirian Berhad. The company is located at Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur. Ahmad has been working for 6 years in the company. He is an assistant manager for Human Resource Department with ID HR24532. Okay, based on the above paragraph, draw an ER diagram to illustrate the situation. Okay, so kalau kita tengok di sini, ayat ni ataupun paragraf ni bercerita tentang Ahmad. Okay, cerita tentang Ahmad. Okay, so Ahmad ni siapa? Ahmad ni adalah staff bagi company Alta Vista Bestari ni. So, automatically kita tahu entity bagi paragraf ni adalah staff. Okay, so entitinya adalah staff. Okay, saya nak pesan pada awak, okay, apabila kita draw untuk entity, make sure mesti menggunakan capital letter. Okay, so kita dah dapat entitinya. Okay, sekarang kita dah tahu Ahmad. So, Ahmad ni okay, merujuk kepada apakah atributnya. So, Ahmad adalah staff name. Okay, so kita ada staff name. Okay, so saya masukkan staff name di sini. Okay, and then dia kata in a company name Alta Vista Bestari Sendirian Berhad. Kalau sekiranya saya letak dalam table Alta Vista Bestari Sendirian Berhad, so Alta Vista Bestari Sendirian Berhad adalah company name. So saya masukkan company name di sini. Company name. Okay, next. Saya ada, the company is located at Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur. So, kita boleh gunakan company location or company address. Okay, so saya tuliskan company address. Okay, next. Saya ada explanation tentang Ahmad has been working for 6 years in the company. So, 6 years. Okay, so 6 years kat sini merujuk kepada years of experience. So, years of experience. Okay, and then saya letakkan, okay, he is an assistant manager. So, assistant manager ni adalah, apa dia? Position bagi Ahmad. So, saya letak position di sini. Okay, and then ada satu lagi, tadi kita tertinggal. Okay, dia dah mention kat sini, Assistant Manager for Human Resource Department. So, berarti Human Resource Department, kita ada department dekat sini. Department. Okay, and then last one, dia dah sebut, okay, ID HR24532. So, kita letakkan ID. Okay, so ini adalah, okay, bentuk crossfoot. Okay, so inilah ERD kita. Okay, ini simple saja, just one entity. Okay, macam mana kita nak tukar dia kepada bentuk chain notation? Okay, so chain notation, okay, kita jadikan entity dia dalam rectangle juga masih sama. Okay, cuma attribute-nya kita perlu pecahkan. Dilukis di dalam bentuk ellipse. Okay, so kita ada staff name. Okay, staff name. Okay, so saya draw bentuk ellipse. And then saya ada company name.
Okay. And then saya ada company address. Okay. And then saya ada years of experience. Years of experience. Okay. Then saya ada position. And then saya ada department. And last one saya ada ID. Okay, so ini adalah bentuk chain notation. Okay, so dalam exam biasanya akan ditanya dalam bentuk ini. Okay, ini biasanya dalam bentuk exam yang diminta lah. Okay, tapi kalau sekiranya ditanya tentang chain notation, awak tahulah macam mana cara nak buat. Okay, sebelum saya terlupa, apabila kita dah buat ataupun kita dah tukarkan dia kepada bentuk ERD, okay, kita kena tentukan yang mana akan jadi primary key. So of course dalam table staff primary key-nya adalah ID. So apa yang perlu awak buat, letakkan dalam kurungan, tuliskan primary key ataupun awak boleh underline. So kalau dekat sini awak boleh underline sahaja. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan ERD. Okay, so kalau kata saya nak awak faham dan nampak dia dalam bentuk relational database. Okay, relational database yang kita belajar last week tu. Okay, so kalau saya tukarkan dia kepada bentuk table, dia akan jadi, alright, so tengok contoh ni. Okay, so nama table akan jadi staff. Okay, so kita ada staff name. Kita ada company name. Okay, kita ada company address. Dan sehinggalah ID. Okay, kalau sekiranya saya masukkan data-data ni, so staff name tadi nama dia apa? So namanya adalah Ahmad. Okay. Okay, so saya boleh masukkan namanya Ahmad. Company name dia tadi Alta Vista. Company address dia Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur. Okay, so ini yang dimaksudkan. So ini adalah dalam bentuk relational database. Okay, seperti mana yang kita guna pakai dalam SQL untuk lab kita. Okay, so yang ini adalah ERD. Okay, so kena faham. Alright. So, saya rasa awak dah clear dah. Okay, so buat latihan seperti mana apa yang saya minta tadi. Okay, so habiskan. Okay, buat latihan untuk untuk Ibnu Khaldun ni. Okay, Ibnu Khaldun ni tadi kita dah discuss. Okay, so just tambahkan saja. And then jawab untuk soalan yang ni juga. Okay, soalan ini. Okay, dan juga soalan bagi C sehingga I. Okay, untuk soalan ni pula saya nak terangkan dulu. Okay, lagi sekali. Okay, yang ini kita nak tentukan. Okay, showing entities and relationship including connectivity. Okay, so di sini apabila wujud connectivity berarti mesti ada dua entity. So kalau kita baca ayat di sini, a factory produce several products. A factory produce several products. So kita kena cari entity yang pertama. So entity yang pertama adalah factory. Entity yang kedua adalah products. So apa yang menghubungkan di antara dua entity ni adalah produce. Alright. So macam mana kita nak tunjukkan dalam bentuk ERD? Okay, so kita drawkan entity bagi factory.
entiti yang pertama. Entiti yang kedua adalah products. Okay, so yang menghubungkan adalah produce. Okay, so connectivity, okay, bererti kita nak tahu apakah relationshipnya sama ada dalam bentuk one to one. Okay, seperti mana saya terangkan sebelum ni. One to one, one to many, many to many. Okay, so one to many, many to many. So, untuk kita tahu, kita baca. Dia kata a factory. So, connectivity berarti simbol yang kita gunakan adalah, okay, tengok dalam nota tadi. Connectivity, simbolnya adalah 0, 1, many. Okay, kalau cardinality, okay, simbolnya adalah kita boleh gunakan 0, 1 dan nombor seterusnya. Okay. Okay, so itu beza di antara connectivity dan juga cardinality. So soalan minta connectivity. Jadi bila dia kata a factory, so awak kena masukkan simbol 1. A factory produce several products. So several berarti more than one. So bila entiti sebelah sana, kita kena buat simbol dia bukaannya sebelah sini. So a factory produce several products. So ini yang dimaksudkan kita convert dia kepada bentuk diagram ERD ni. Ayat ni kita tukarkan kepada bentuk ni. Alright. So ini cara untuk menjawab soalan yang ini. Okay. So saya rasa awak dah clear. So siapkan, minggu depan saya akan tanya. Okay. So itu saja. Thank you.